Soalnya sekalian kasih Tuhan, tidak banyak orang mengetahui bagaimana John Wesley sebagai pendiri gerakan Metodis itu memiliki keluarga. 也许大家不知道，我们卫理公会的创始人卫斯理约翰是如何组织家庭的。 Saudara, kenapa tidak banyak yang tahu? Karena ternyata ini tidak memberikan kesaksian yang baik. 为什么没有很少提到关于卫斯理的家庭呢？因为他没有很好的一个见证。 Tetapi bagaimana tanda petik gagalnya hubungan rumah tangga John Wesley itu boleh menjadi sebuah peringatan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan Metodis, termasuk juga seluruh jemaat Metodis. 但是约瑟里他们家庭的这个失败，所谓的失败呢，可以成为我们卫理公会的所有的信徒和牧师们的一个教训。 Maka setiap pendeta-pendeta Metodis yang mau ditabiskan pasti memahami cerita ini dan terus diperingatkan agar ini menjadi pelajaran yang penting bagaimana hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Metodis boleh hidup di dalam keluarga yang menjadi saksi yang baik. 当牧师们读神学的时候，毕业之后呢，要被安立为牧师的时候，一定必须了解卫斯理约翰的这个历史，使他们可以成为他们这个历史的他们成为在他们生命中的一个教训。 Sebetulnya Wesley tidak berpikir untuk berkeluarga, saudara. 其实卫斯理他并不想成家。 Ketika Tuhan menyentuh hatinya, berkobar-kobar dia memberitakan Injil, dia tidak ada waktu memikirkan untuk berkeluarga. 当上帝呼召他，就是积极的去传福音，按神的旨意的话，他的心就是专向这个使命，而没有心情去想到成家。 Beberapa kali dia berelasi dengan pasangan lawan jenis, tetapi karena dia tidak memfollow up dengan serius, saudara, maka beberapa perempuan yang sempat dekat dengan dia ini akhirnya menikah karena tidak bisa menunggu terlalu lama. 他也试着有几次谈过恋爱，但是呢，因为他的忙碌，在工作上、在服事上的忙碌，所以呢，也没有多少的时间去花在这个过程当中，这个预备这个配偶的过程当中，所以呢，他最终那个女人都离开他了。 Tapi hubungannya kepada perempuan selalu kandas, tetapi bagi dia tidak apa-apa. Yang penting dia terus dipakai Tuhan untuk menginjili, melayani Tuhan. 他与异性的朋友并没有很好的关系，因为他的心专注于服侍神。 Suatu ketika dia sudah berumur 48 tahun. 有一次他48岁的时候， Dia sedang menunggangi kuda dan dia terus pergi memberitakan Injil di musim dingin dengan salju yang tebal, saudara. 他骑着马去传福音，当时下着很大的雪。 Sampai di satu lokasi dia mau turun dari kudanya dan itu di bawahnya semuanya adalah salju. Dia pikir stepnya itu seperti lantai biasa, tapi waktu dia turun ternyata itu semacam parit yang dia jatuh ke bawah dan kakinya patah. 当马停顿在某个地方的时候，他就要下马的时候呢，因为雪非常的厚，所以他以为那个雪就是地上，所以呢他就这样跳下来之后呢，有一个很深的这个雪堆，所以呢他掉下马的时候脚就断了。 Kebetulan lewat di situ seorang perempuan, seorang janda yang telah memiliki 4 anak bernama Mary Vezele. 就是刚好经过的是一个玛利亚这个寡妇，有4个孩子的寡妇，刚好经过那。 Umurnya kurang lebih muda sedikit saja dari John Wesley. 他比卫斯理年轻一些。 Lalu melihat John Wesley jatuh dan tidak ada yang menolong, seorang janda ini dengan susah payah membopongnya dan membawa pulang ke rumahnya yang kebetulan tidak jauh dari tempat di mana John Wesley jatuh. 那寡妇见约瑟里约翰，就是帮助他，扶着他到他自己的家，因为刚好他的家就在附近。 Dirawat beberapa saat di situ sampai sembuh. 他照料他，直到他痊愈。 Dan di situ John Wesley merasa bahwa inilah penolong yang Tuhan kirimkan untuk dia. Dan John Wesley menikahi wanita ini. 当时卫斯理就是心中认为，可能是这是上帝为他预备的配偶，所以就与玛利亚结婚了。 Tetapi sekali lagi karena kesibukannya yang luar biasa, hampir jarang sekali John Wesley ada di rumah, saudara. 因为他在服事上的忙碌，所以呢很少在家里。 Setiap pulang ke rumah dengan komunikasi yang buruk sekali, mereka sering konflik dan sering berargumentasi dan marah dan lain sebagainya.
因着这个缘故呢，所以他与妻子的关系并不顺畅，所以呢时常不在家，因此他们的之间呢就发生了很多的冲突。Sehingga di dalam surat-surat catatan harian John Wesley tercatat beberapa kekecewaan yang dia catat berkaitan dengan istrinya Mary ini yang dia panggil Molly. 因此在他的卫斯理的日记簿里面写着他关于他妻子的对妻子的失望。Dan ketika itu gerakan metodis terus berkembang, Wesley semakin sibuk. 那么卫斯理约翰就是越来越，因为他的服事越来越有进展，所以呢他就越来越忙了。Dan akhirnya pernikahannya menurut catatan tidak dilanjutkan kembali, walaupun mereka tidak bercerai. 他们虽然没有离婚，最后他们也是分开了。Saudara sekalian kasih Tuhan, banyak pernikahan bergumul dengan berbagai konflik. 弟兄姐妹们，很多婚姻都面对的很多的这个冲突。Cerita saya ungkapkan mengenai John Wesley bukan mengumbar sisi kelemahan dari John Wesley. 我所讲的故事并不是就是告诉你们卫斯理约翰的负面。Tetapi saya percaya saudara dan saya dan banyak keluarga-keluarga bergumul dengan berbagai konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. 我相信大家在家庭当中也碰到了许多的这个冲突。Banyak konflik itu timbul dari perbedaan cara pandang, latar belakang, nilai-nilai hidup yang dipegang, dan seterusnya. 这些冲突的起因就是来自我们的个人不同的这个思维、价值观等等。Dan konflik itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang sangat emosional sekali, atau juga bisa berkembang menjadi sesuatu perang dingin yang akhirnya tidak lagi saling berbicara satu dengan yang lainnya. 这些如果延续下去，这些冲突呢，迟早会变成很延长的一个时间呢，他们就会越来越僵，使得他们都不与对方说话了。Di saat yang bersamaan, saudara, banyak orang beranggapan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau ternyata di rumah tanggaku itu banyak konflik, maka jangan-jangan ini bukan jodoh dari Tuhan. 我们都相信我们的缘分都是来自于神，如果神赐的缘分，那么就不会有冲突，如果有冲突，那就不是神所匹配的。 Tetapi saudara percayalah, termasuk di dalam keluarga-keluarga yang Tuhan jodohkan dan persatukan juga, itu juga akan terjadi konflik. 你们要相信，就算是上帝所匹配的这个家庭呢，也难免会有冲突。 Tetapi sekarang kita akan melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan yang akan kemudian mengarahkan kita, mengajarkan kita bagaimana seharusnya sikap di dalam menghadapi perbedaan, di mana seharusnya kasih Kristus itu dinyatakan di tengah-tengah keluarga kita. 今天我们要学习上帝的爱如何彰显在我们家庭当中，就是我们学习我们应该怎么样去应对那些不同的个人不同的一个个性。 Saya akan mulai dari ayat yang ke-14 dari perikop yang tadi kita baca. 从刚才所念读的经文第14节我们来看。 Paulus menyimpulkan di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 保罗说，在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。 Ini adalah kesimpulan Rasul Paulus melihat jemaat-jemaat di Kolose yang adalah kebanyakan dari orang-orang non-Yahudi. Bagaimana mereka setelah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka harus bercampur hidup dengan orang-orang Yahudi. Dan setelah itu juga bagaimana firman Tuhan ini juga berbicara bukan sebagai keluarga rohani, tetapi juga keluarga jasmani. Karena perikop selanjutnya saudara kita akan melihat pesan-pesan yang sangat terkenal yang sering kita dengar. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. 保罗为什么告诉哥罗西书的这个教会呢？因为那边里面有许多都是不是犹太人，他们都是希腊人，所以呢和犹太人相处，他们之间的差异呢，造成许多的冲突。所以呢，保罗就是用这个经文来教导我们。 Maka Paulus menyimpulkan bahwa di atas seluruhnya itu, kenakanlah kasih Allah. Karena kasih Allah itu sebagai sesuatu yang mengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. 所以保罗总结，在这一切之外，要存着爱心，因为爱心就是联络全德的。 Maka yang kita lihat pertama-tama adalah hakikat dari Allah sendiri. Allah adalah kasih dan kasih adalah sarana
sebuah perekat yang akan mengikat dan mempersatukan. 首先我们要看的就是神之爱的本质，那就是一个神的爱，它的本质就是结合的渠道，就是爱，就是结我们合一的。 Allah Tritunggal di dalam kekekalan, di dalam segala keberadaannya, diikat dengan kasih, karena Allah adalah kasih. 因为上帝是爱，三位一体的神就是结合的爱。 Pada waktu Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan yang dicatat dalam Kejadian pasal yang pertama. Ketika Tuhan menciptakan mereka, maka hal pertama yang Tuhan lakukan adalah mengikat laki-laki dan perempuan ini, memberkati mereka di dalam sebuah pemberkatan pernikahan. 因为上帝是按照他的形象造男造女的。当上帝创造人类的时候呢，首先上帝就是祝福他们。 Dan firman Tuhan berkata, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan kemudian bersatu dengan istrinya itu, sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan menjadi satu daging. 因此，圣经说，人要离开父母，在爱里与妻子联合，二人成为一体。夫妻不再是两人，乃是一体了。 Saudara, itu sebabnya kasih, kesatuan di dalam kasih itu adalah rancangan, rencana Tuhan di dalam seluruh umat manusia yang dimulai dari unit sosial yang paling kecil, lembaga yang paling kecil, yaitu keluarga. 在爱里合为一的，就是乃是上帝对人类的一个计划。 而且呢，家庭就是实现上帝的这个计划，就是从一个小小的家庭开始。 Tetapi di samping rancangan ini, saudara, iblis juga punya rencana bagaimana caranya untuk mencerai-beraikan apa yang Tuhan sudah persatukan ini. 但是魔鬼也有他负面的一个计划，如何分裂我们上帝所合一的。 Ia akan terus menggoda manusia sehingga manusia tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya yang dialami adalah putusnya hubungan, baik dengan Allah maupun putus hubungan dengan sesamanya manusia. 魔鬼不断的引诱我们，使我们堕入罪恶，使我们与神有了隔绝，与人之间也产生了分裂。 Oleh sebab itu berhati-hatilah saudara dan saya. Iblis senantiasa mencari celah untuk menggoda kita. Bagaimana melalui persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, masalah relasi, dan seluruh persoalan yang kita hadapi sehari-hari, dia akan masuk dan menggoda kita supaya kita kemudian tercerai-berai satu dengan yang lain. 所以我们要谨慎，魔鬼会设法，就是在经济方面、我们的健康、家庭关系与朋友之间，使得我们就是他有机会可乘。 Tapi kita bersyukur pada Allah karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." 但是我们要感谢神，因为主耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。” Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan jalan, untuk kemudian menghubungkan kembali hubungan yang telah tercerai-berai oleh dosa tadi, sehingga kita kemudian boleh berdamai kembali, baik dengan Allah maupun dengan sesama kita manusia. 主耶稣来到世上，就是要重新再将我们与神之间的隔阂把它接起来，我们人与人之间的关系，上帝也要修复。 Maka di mana-mana ada persatuan yang diikat oleh darah Kristus, disitulah kasih Kristus hadir. 就是当我们之间有主耶稣的宝血把我们捆在一起的时候，那时候就是神与我们同在。 Ketika Yusuf dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya dengan penuh kebencian, 当约瑟被充满仇恨的哥哥们出卖的时候， Yusuf bisa saja tumbuh menjadi orang yang penuh dengan kebencian dan kepahitan. 约瑟可以成长成抱着怨恨，就是恼怒和仇恨的人。 Yusuf bisa saja terus memutar memorinya dan dia terus terjebak di dalam pikiran, saya dijual dengan penuh kebencian oleh saudara-saudara saya. Saya dibuang begitu saja, saya dicelakakan, padahal saya datang untuk membawa makanan bagi mereka. 约瑟可以心怀仇恨，就是想着为什么我带食物给你们吃，我的好心，你们就是把我出卖，把我抛弃了。 Yusuf bisa tumbuh menjadi orang yang penuh dengan amarah dan kebencian. 他可以选择成为一个充满仇恨的人。 Tetapi firman Tuhan mencatat anugerah Tuhan turun atas Yusuf. Kemanapun Yusuf pergi, Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. 但是上帝的恩典临到约瑟的身上，无论他到哪里，上帝都与他同在。 Keberadaan Tuhan di dalam hidup Yusuf menjadikan Yusuf adalah orang yang penuh dengan kasih.
有上帝的爱在里面，所以呢，他成为一个充满爱的人。 Ketika dia sudah menduduki posisi tertinggi sebagai orang tertinggi kedua di istana Firaun. 当他在法老的皇宫里面成为第二大人物时， Ketika saudara-saudaranya datang untuk meminta makanan karena terjadi kelaparan yang hebat. 当他的弟兄们因为当地发生了饥荒，来到约瑟那里求助的时候， Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya ini yang telah membuang dan menjual dia. 当他见到那些出卖他的弟兄们， Yusuf tidak melampiaskan seluruh gemuruh emosi dan amarah dia yang dia pendam puluhan tahun. 约瑟并没有将埋在他心里的仇恨，就是把它发泄出来。 Sebaliknya saudara, ia memeluk saudaranya satu persatu dengan penuh tangisan. 反而他抱着他的弟兄们一个一个的，就是哭泣的抱着他们。 Ini bukti kehadiran kasih Kristus di tengah-tengah keluarga ini. Karena apa saudara? Kasih Kristus selalu mengikat dan mempersatukan. 这就证明了基督活在他们的家庭当中，因为基督的爱就是联络全德的。 Saudara, Tuhan menciptakan setiap pribadi berbeda. 主耶稣创造我们都是与众独一无二的， Semuanya unik dan khas, punya karakter-karakter tersendiri. 我们各有不同的个性。 Tetapi keluarga yang telah dibangun oleh Tuhan, Dia akan mempersatukan pribadi-pribadi yang berbeda ini untuk masuk di dalam sebuah kesatuan keluarga yang harmonis dan rukun. 但是上帝所建造的这个家庭呢，就是把这些不同背景、不同个性的人，把它合在一起。 Nah, disitulah kasih Kristus hadir di tengah-tengah keluarga itu. Kalau kita bisa menjalankan setiap keluarga kita masing-masing dengan rukun dalam satu kesatuan. 要是我们可以意识到这一点，我们可以按照神的旨意去行的话，那么不同虽然我们有差异，但是我们仍然可以一起，因为我们有上帝的爱在我们当中。 Menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari yang indah ini saudara. Pertanyaannya kemudian adalah apakah di tengah-tengah keluarga saudara dan saya ada kasih Kristus itu yang mengikat dan mempersatukan itu. 这就是我们要思考的问题。我们心当中是否有上帝的爱来就是连接我们在一起？ Apakah saudara dan saya bahagia di tengah-tengah keluarga kita masing-masing? 我们在各自的家庭当中，是不是有感到家庭的幸福呢？ Mari kita terus berdoa mohon Tuhan memberikan kasih-Nya itu. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, keluarga kita masing-masing untuk mengikat dan mempersatukan masing-masing keluarga, termasuk juga keluarga rohani kita di GMI Immanuel ini. 我们要继续不断祷告，在我们的家庭当中，上帝的爱可以融化我们每个人的心，按他的旨意，我们组织这个家庭，无论是我们各私人的家庭，或者是教会的大家庭。 Yang kedua saudara, saya kembali kepada ayat yang ke-12. 我们再回到第12节， Kasih Kristus di tengah keluarga di dalam bentuk kasih yang menguduskan. 第2节的爱就是成圣的爱。 Ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara garis bawahi kata orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. 所以你们既是上帝的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。请注意这个选民。 Saudara jangan lupa kehadiran Allah di dalam hidup kita, tujuan utamanya adalah bukan sekedar untuk memindahkan kita ke surga, tetapi pertama-tama yang terjadi dalam diri kita adalah proses pengudusan hidup. Kita disucikan, kita dibersihkan oleh darah Kristus. 上帝主耶稣来到世上，并不是从地狱中把我们救出来，而是要使我们圣洁。 Maka ketika kita berjumpa dengan Allah yang penuh dengan kekudusan, Allah yang maha kudus, maka seharusnya respon pertama kita adalah melihat keberdosaan kita, betapa kotor dan najisnya kita. 当我们遇见上帝的时候，他如此的圣洁成圣，我们是如此的肮脏污秽，因我们的罪。 Maka ketika kita menerima Kristus di dalam hidup kita, kasih Tuhan dinyatakan bagi kita melalui proses pengudusan hidup kita. 因此，当我们相信主耶稣之后呢，主的爱就会在我们的生命当中运行，使我们可以成圣。
Kasih dan kekudusan tidak bisa dipisahkan, saudara. 爱与圣洁不能分开的。 Allah mengasihi kita, Allah menguduskan kita. 上帝爱我们，就要使我们成圣。 Seorang bertanya kepada saya, Boksu, buat apa jadi orang Kristen? Apa untungnya jadi orang Kristen? Ada teman saya, dia susah hidupnya, dia jadi orang Kristen. Katanya jadi orang Kristen penuh dengan berkat, tapi begitu jadi orang Kristen hidupnya makin susah lagi. 有人问我做基督徒有什么好处呢？那么我有一个朋友，他生活困苦，所以呢有听说做了基督徒就有好处，上帝会祝福，所以呢他就成了基督徒。可是他失望了。 Yang sakit juga begitu, katanya jadi orang Kristen bisa dapat kesembuhan. Kenyataannya begitu dia jadi orang Kristen, sakitnya makin melemah lagi, makin parah lagi. 生病的人也是如此，以为信了主就可以病痊愈，但是他的病越来越严重，所以呢他就信心就退了。 Saudara, saya jawab, yang salah adalah pendeta-pendeta yang mengatakan kalau jadi orang Kristen hidupnya semakin makmur, berkat Tuhan melimpah, dan kalau yang sakit jadi sembuh. Yang salah pendetanya yang ngajarin begitu. 错的就是牧师，因为他怎么教导给一个错误的概念，就是信了主，你所有的不愉快就会转好，这是骗的。 Bicara soal berkat Tuhan, kesembuhan, itu adalah haknya Tuhan, kasih anugerah Tuhan kepada masing-masing orang itu berbeda-beda. 因为神医不医治我们，祝不祝福我们，那是神的权利，个人都有不同的，是按照上帝的旨意去行的。 Sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. 上帝对我们每个人都有不同的计划。 Tetapi yang pasti dan sama adalah untungnya menjadi orang Kristen ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita disucikan dan dikuduskan. 但是很肯定的就是，当我们成了基督徒，我们的生命就会被洁净。 Kita mendapat kelegaan dari jerat dosa. 我们从罪恶里的罪的捆绑释放了。 Karena kita sudah dilepaskan dari dosa dan iblis yang terus mendakwa kita. Sehingga atas nama Tuhan Yesus, kita lepas dan kita dipulihkan. Kita beroleh kelegaan dan damai sejahtera. Ini untungnya jadi orang Kristen, saudara. 作为基督徒的好处就是我们可以得到平安，我们可以从魔鬼的罪恶的掌控中被释放出来。 Maka ketika kita bicara kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kita, maka kasih Kristus itu hadir juga untuk menguduskan kita. 当我们谈到主的爱临到我们家庭当中的时候，那上帝的爱就是要使我们成圣的。 Supaya kasih Kristus seperti karakter-karakter Kristus seperti belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu semua nampak di dalam proses pengudusan kita di tengah-tengah keluarga kita. 因此，上帝的爱展现出来就是上帝的个性，那就是怜悯、慈爱、谦虚、温柔、忍耐。 Saudara, yang menarik ketika Tuhan melihat Adam tidak baik seorang diri saja. 我们看到，当上帝看见亚当一个人是不好的， Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18, Aku akan menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan dengan dia. 因此上帝说，他要再创造一个人，就是帮助他的，就是夏娃。 Saudara, menarik di sini kalau kita membahas sedikit mengenai bahasa Ibrani yaitu Ezer Kenegdo. Ini adalah sebuah keindahan bahasa, saudara. Ezer Kenegdo, kalau diterjemahkan menjadi penolong yang sepadan. Ezer itu adalah penolong, helper. Dan Kenegdo sebetulnya adalah lawan, opposite. 因此，在这个原文里面讲到这个刚才牧师所提的 Ganze Anado 呢，就是说以你跟你相称的一个配偶。 Jadi penolong dengan cara melawan. Digabung jadi penolong yang sepadan. 就是呢一个可以帮助你，但是和你相称的意思。 Saudara, kata penolong ini helper bukan berarti pembantu ya, bukan berarti Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi pembantunya Adam.
这里的这个帮助呢，并不只是一个帮手，但是并不是佣人。上帝不是创造一个佣人给亚当。Karena kata Ezer sering dipakai di dalam Alkitab kita untuk menjelaskan bagaimana Allah menjadi Ezer bagi umat manusia. 因为 Ezer 在圣经里面有用了好几次，就是上帝可以使就是人类的 Ezer。Nah, kenekdo itu artinya lawan. Ada yang menafsirkan ini adalah lawan jenis. Jadi Adam diciptakan seorang penolong yang adalah lawan jenis dari dia, tetapi seimbang dengan dia. 而 Kanekdo 的意思就是这里解释就是为一个对抗的，就是人家就是把它意识为一个相称的异性。Tetapi saya lebih setuju dengan bukan sekedar fisik berlawanan lawan jenis, tetapi secara mental juga. Allah menciptakan seorang penolong dengan cara melawan kita. 我认为不只是在我们身体上的一个帮手，而是我们精神上，它可以帮助我们。 Saudara melihat gambar berikutnya. 请看下一个屏幕。 Ini maksudnya Ezer Kenekdo sebenarnya. Jadi melihat ada pohon yang besar di tengah. Dan pohon yang besar ini katakanlah dia sudah mau jatuh. Tetapi dia ditopang oleh satu batang yang besarnya juga sama dengan dia. Untuk apa? Untuk menahan beban pohon yang mau jatuh itu. Supaya apa? Supaya pohon itu bisa tetap berdiri dengan tegak. 请看这个屏幕上有那棵树，右边的，如果它的树就是要倒下来了，但是又有另外一棵树来支撑它，使得它不会再掉下来了。 Yang menolong dan menopang pohon yang besar yang tengah itu tidak boleh batang yang kecil, saudara, yang tidak seimbang. 因此呢，这个就是支撑那棵树的树，必须要与它相同相称的。 Harus sesuatu yang seimbang dengan dia. Tetapi untuk menahan supaya dia tidak jatuh, dia harus kuat untuk menopang, menahan dan melawan gaya dia supaya dia tetap tidak jatuh. 它必须一个强壮的一棵树，可以就是抵抗这个树的那个力量，它必须强大，使这个旁边的树不会掉下来。 Saudara, demikian juga dalam keluarga. Kasih Kristus nyata dengan cara menguduskan kita. Sehingga seluruh anggota keluarga itu saling berproses satu dengan yang lainnya. Di dalam karakter-karakter yang ada. Supaya dengan tujuan apa, saudara? Supaya tujuan kita boleh terus berdiri dengan tegak. Walaupun dengan cara kadang-kadang kita terus dilawan oleh anggota-anggota keluarga kita. 因此，我们家庭里这个家庭成员呢，必须要互相就是帮衬，就是我们一起来面对生活的困难。如果我们有碰到什么的时候，他们就会成为我们的力量。 Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. 铁磨铁，磨出刃来。朋友相感也是如此。 Bukankah seringkali kita merasa, kenapa kamu selalu bertolak belakang dengan apa yang saya katakan? Kenapa kalau saya katakan A, kamu selalu katakan B? 在家庭当中，多少时候我说我要这样，你又说你要那样。 Saudara, berbagai perbedaan ini Tuhan izinkan untuk memproses kita dikuduskan. Dengan tujuan apa, saudara? Sehingga kita boleh terus berdiri dengan tegak. Semakin hari karakter kita diperbaharui, dikuduskan di dalam kasih Tuhan. 上帝允许这些差异，我们不同的一个观点呢，在一个家庭里面可以磨练我们，使我们成圣。 Tetapi banyak sekali keluarga-keluarga yang melihat perbedaan-perbedaan ini menjadi konflik yang menjatuhkan dan memecah belah. 但是有时候我们并没有按着神的旨意，所以呢，我们视这些冲突为一个使我们家庭分裂的一个事。 Karena ego setiap pribadi terlalu kuat. Dan kita cenderung kembali kepada karakter-karakter lama kita. 因为人是自私的，所以我们的自尊心太强了，使得我们都回到旧我。 Saudara, banyak konflik-konflik menjadi berkepanjangan di tengah-tengah keluarga karena kita gagal memahami kasih Kristus di tengah-tengah keluarga untuk menguduskan kita dan kita gagal berlatih untuk menerapkan karakter-karakter Kristus. 因为我们没有意识到上帝的爱在我们家庭当中，其实是要使我们成圣的，但是我们并没有遵行他所要我们做的，因此我们在家庭当中会面对很多的这个冲突不能解决的。 Maka dari sini sebetulnya kita dapat melihat bahwa berkat terbesar Tuhan di tengah-tengah keluarga kita adalah itu sebagai tempat terbaik untuk pembentukan diri kita. 神赐给我们最大的祝福乃是我们的家庭，因为在家庭中我们可以
如何的被塑造。 Keluarga adalah sekolah karakter terbaik kita. 我们的家庭就是一个磨练我们个品性的一个学校。 Karena kita dilihat, diawasi 24 jam kehidupan kita, gerak-gerik kita. 因为我们的生活，我们的一举一动，24小时有人监督。 Dan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga dinyatakan dengan melalui interaksi anggota-anggota keluarga. Biarlah setiap pribadi memperoleh pembaharuan, pengudusan karakter menuju karakter Kristus. 所以呢，每个成员呢，就是因为有这些不同的意见等等的话呢，就是上帝使我们学习如何人与人之间的相处，我们要怎么样以神的爱来化解这一切冲突。 Nah, pertanyaan sekarang karakter yang mana? 那问题是哪一个上帝的哪一个品性呢？ Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu kasih yang sabar. 我们进到第3点，那是有容忍、忍耐的爱。 Ayat yang ke-13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Garis bawahi saudara kata sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. 第13节，倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。请注意包容这个字。 Saudara, kesabaran adalah karakter Kristus yang sulit sekali, tetapi wajib untuk kita latih seumur hidup kita di dalam keluarga. 容忍就是包容和忍耐，乃是基督品性当中是最难行的。 Saya seringkali gagal di dalam hal ini. 在这件事上呢，我多少时候也是会失败的。 Jadi pada waktu saya persiapkan poin ini, semu saya, istri saya melihat, sabar, wah khotbahin diri kamu sendiri dulu. 当我在预备这个讲章的时候，师母看到了包容你自己向自己传道吧。 Saudara, saya sering gagal di dalam kesabaran. 在这个容忍方面，我时常的失败。 Saya menduga di antara kita juga bergumul dengan kesabaran di tengah-tengah keluarga. 我相信你们在家庭当中也面对同样的问题。 Sabar berarti menahan diri dari hal-hal yang negatif seperti emosi, marah yang berlebihan. Sabar berarti ketahanan terhadap tekanan hidup. Sabar berarti pengendalian diri di dalam mengendalikan hawa nafsu dan penerimaan akan hal-hal yang telah terjadi. 容忍呢，就是我们克制自己负面的那一面，就是比如说我们过度的愤怒和情绪化，我们对生活压力呢，就是就是受不了，控制自己的情欲，接受过去的事。 Dalam bahasa Inggrisnya itu, sabar itu adalah long suffering. Suffer, penderitaan yang panjang, itu sabar saudara dalam bahasa Inggris. 在英语的解释呢，就是很久的这个痛苦。 Tetapi itulah kasih Tuhan kita. Tuhan dikatakan panjang sabar. Mazmur 145 ayat 8 berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. 在诗篇145篇第8节，耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱，他是恒久忍耐的。 Dia sabar ditunjukkan dengan pengampunan yang diberikan kepada kita, pengampunan demi pengampunan. 他是一个怜悯的上帝，就是透过他为我们牺牲的，一直不断的在饶恕我们。 Tetapi Tuhan Yesus juga mau agar kesabaran ini boleh menjadi sebuah karakter yang kita latih agar kasih Kristus nyata di tengah-tengah keluarga kita. 上帝也要塑造我们在家庭当中成为一个恒久忍耐的人。 Maka Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 耶稣在主祷文里面教导我们，我们要饶恕其他人对我们的过犯，正如主饶恕我们一样。 Ketika Rasul Paulus mendefinisikan tentang kasih di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 在哥林多前书13章第4节，保罗指出爱的定义。 Kata pertama untuk menjelaskan kasih adalah sabar. Kasih itu sabar. 第一句出现的就是爱是恒久忍耐。 Banyak di antara kita mengatakan kasih itu adalah memberi. 很多人就是错误了这个意思，就是说，如果我们爱，我们就要施舍。 Tapi definisi firman Tuhan adalah kasih itu sabar. 但爱不是施舍，爱是忍耐。
Kita bisa mengatakan kita adalah orang penuh kasih ketika kita banyak memberi perhatian, barang kepada orang lain. Kita mudah tersentuh untuk mengasihi orang lain dengan pemberian-pemberian kita. 我们很容易被他人所感动了，我们就发起怜悯的心，我们就去施舍。 Tetapi firman Tuhan berkata yang paling dibutuhkan orang-orang sekitar kita, pertama-tama adalah kesabaran dan pengampunan kita. 但是神的话语告诉我们，最亲近我们的家人，就是最需要我们忍耐的人。 Pasangan saudara dan saya perlu butuh kesabaran dan pengampunan kita. 你和我的配偶需要我们的忍耐和原谅。 Orang-orang di sekitar kita butuh kesabaran dan pengampunan kita. 我们周围的人也需要我们的宽恕和忍耐。 Hari ini dunia adalah dunia tanpa kata ampun, no mercy, tanpa pengampunan, tanpa kesabaran. 我们所住的世界上呢，是一个没有怜悯、没有忍耐、没有饶恕的世界。 Ruth Bell Graham, istri dari Billy Graham pernah berkata, keluarga Kristen yang bahagia adalah gabungan dari dua pribadi yang suka mengampuni. Ruth Bell Graham 就是 Billy Graham 牧师的师母，她曾经说过，幸福的基督家庭是两个喜爱宽恕之人的结合。 Maka firman Tuhan yang tadi kita baca berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga perbuatlah demikian. 因此，从第13节我们所念的就是我们要彼此包容、彼此饶恕，正如主怎么样饶恕我们，我们也要怎样饶恕人。 Melalui karakter kesabaran ini, kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga kita. 透过这个上帝的品性，就是包容忍耐的品性，那么上帝的爱就彰显在我们的家庭当中。 Saya tutup dengan kesaksian pergumulan pribadi keluarga kami. Jadi saya sudah minta izin dulu sama semu, saya cerita ya soal ini dan sudah mendapat restu dari semu saya. 我以一个我自己个人的经历来结束今天的讲道，我已经得到师母的允许了。 Kami sering berkonflik dengan konflik yang kita sebut tisu dan rambut. 我们家庭有一个冲突，那就是纸巾和头发。 Jadi hidung saya ini alergi, saudara. Saya mudah sekali bersin karena debu atau dingin. 我的鼻子比较敏感，因为如果有天气比较冷的时候呢，或者是有尘土的话，我就很容易打喷嚏。 Kalau sudah flu, saudara, kalau sudah kena debu dan sudah alergi flu itu saya akan terus bercucuran ingus ya, saudara, maaf. Dan saya butuh tisu, saya pakai dan tisu menjadi banyak bertebaran di rumah. 如果我的过敏犯了的话呢，那么我就不断的一直流鼻涕，所以呢，我家里有很多这个纸巾，到处都有纸巾。 Karena saya pikir kadang-kadang ada tisu yang masih bisa dipakai lagi, saya nggak langsung buang, saya taruh aja, saudara. Barangkali nanti sebentar lagi saya mau pakai lagi. 因为用的纸巾太多了，所以呢，有时候我只是用了一下，我以为等一下还会再流鼻涕，我会再用，所以我就放在那儿，搁在那，没有丢在垃圾桶。 Jadi di mana-mana di sudut-sudut rumah itu ada tisu-tisu saya yang bekas saya pakai dan itu sangat menjijikan bagi istri saya. 所以呢，我的家中呢有很多地方都是有那个用过的纸巾，所以到处都有，看得显得比较脏。我太太不喜欢。 Sering menjadi konflik, kenapa nggak langsung buang, kamu jorok dan lain sebagainya. 说你这么脏的，没有卫生，为什么没有直接丢了呢？ Sebaliknya, saudara, yang saya tidak suka adalah begitu melihat rambut yang ada di lantai, saudara, saya sudah bersihkan, ada lagi rambut yang di lantai, bahkan di toilet begitu setelah mandi ada tumpukan rambut, saudara. Saya sering mengatakan, aduh gimana? Tapi istri saya bilang, ya nggak gimana. Setelah lahir anak kedua, rambut semakin banyak yang rontok. 而我的妻子我不喜欢的就是地上，我们家里都满地都是有，哪里都有她的头发掉在地上，那么我就很不高兴，就是一直抱怨。那么我的太太说，没有办法，我生了第二个女儿之后呢，我头发一直在掉。 Bertahun-tahun lamanya, saudara, konfliknya berkisar tisu dan rambut, tisu dan rambut. 这几年就是为了这个纸巾和头发的事情，我们就是不断的有一点争吵。 Sampai suatu ketika Tuhan bekerja, saya melihat suatu ketika istri saya nggak ngomel tapi dia pungutin tisu-tisu dan dia buang tisu itu. 但是总有一天，上帝动工了，
所以呢，我有一天我看到师母，她就捡起我这个肮脏的这个纸巾，慢慢的捡起来，静静的把它丢在垃圾桶。Peristiwa itu mengingatkan saya dalam hati saya, Tuhan berkata, kalau istri saya bisa melakukan itu, kenapa saya tidak? 那这件事情啊，我看了之后呢，我就仿佛神的话语在提醒我，就是我的妻子可以这么做，我为什么不能呢？ Tidak mengomel, saya pungutin rambut-rambutnya saudara. Bahkan di WC setiap mandi, aku pungutin, aku buang. 我不再抱怨了，我就捡起，反正看到头发在哪里，我就把它捡起来丢掉。 Bukankah ini adalah kasih yang saling menutupi seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13? 这岂不是彼此包容在哥林多所提的吗？ Kita bisa selalu saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. 我们可以互相的指责对方， Tetapi kasih akan selalu mempersatukan. 但是爱会把我们连结在一起。 Kasih akan saling melengkapi, membantu, mensupport satu dengan yang lainnya. 爱就是扶持啊，彼此扶持，彼此帮助。 Saya tahu di antara kita semua, saudara dan saya, banyak kesabaran yang sudah dipraktekkan jauh melebihi apa yang saya ceritakan. Boksu baru tisu dan saya merawat keluarga saya yang sakit, saya memandikan, saya membersihkan kotorannya, saya menyuapi, dia makan. 牧师，你的见证只不过这小事，关于纸巾和头发。你不知道我家里发生了更大的事情，我要照顾我的配偶，我要因为他病久，所以呢，我要为他吃饭，就是为他清理他一切的生活起居。 Saya kagum dengan saudara-saudara yang terus berjuang dan bergumul, bagaimana menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga. 我很敬佩你们，很忠诚的是为你们的去服侍、去照顾你们的配偶，这就是上帝的爱彰显在你们家庭当中。 Karena kasih inilah yang Tuhan sudah terlebih dahulu nyatakan buat saudara dan saya. 因为这份爱，上帝已事先向我们彰显了。 Kita yang sudah rusak, kotor, najis, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. 我们如何的肮脏污秽，但是上帝并不嫌弃我们，他仍然来到世上来拯救我们。 Itulah sebabnya dia disebut Raja Damai. 因此，他被称为就是和平之王。 Dia telah menyelesaikan konflik terbesar yang tidak bisa diselesaikan umat manusia siapapun dan kapanpun. Konflik antara manusia dengan Allah. 他已经解决了人与神之间的这个冲突，是没有人可以解决的。 Maka ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah, saudara dan saya, mari kita menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera. 但愿我们已经成了，就是我们与主已经和好了，我们也可以成为，就是带和平给其他人的。 Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang menjadi pembawa damai, karena merekalah akan disebut anak-anak Allah. 主耶稣说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为上帝的儿女。”